Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan kepada anda semua tentang seorang pejuang tanah air di Sabah yang bernama Mat Salleh. Mari sama-sama kita tonton video ini sampai habis. Datuk Paduka Muhammad Salleh bin Datuk Balu, lebih dikenali dengan mudah sebagai Mat Salleh, merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British di Sabah. Datuk Paduka Muhammad Salleh bin Datuk Balu dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Bajau Suluk. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Beliau dikatakan pernah dilantik menjadi wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugut, dan daerah Tambunan ialah sebahagian daripada daerah di bawah kekuasaannya. Sebelum kedatangan British, beliau ialah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Kepimpinan beliau meliputi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan. Kesan kedatangan British menyebabkan wilayah Kesultanan Brunei semakin lama semakin mengecil dan Kesultanan Sulu ditamatkan atas dasar perjanjian yang dimeterai dengan British. Mat Salleh ialah anak kedua dalam keluarga 4 adik-beradik daripada suku Bajau dan Suluk. Ibunya daripada suku Bajau, manakala ayahnya iaitu Datuk Balu merupakan pemimpin tempatan berbangsa Suluk. Abangnya bernama Ali, sedangkan adik-adiknya bernama Badin dan Bolong. Isteri Mat Salleh yang bernama Dayang Bandang berasal daripada keluarga Kesultanan Sulu dan berkampung di Pengalaban, Paitan. Datuk Muhammad Salleh mengambil tugas bapanya, Datuk Balu, sebagai ketua kampung di daerah Lingkabur dan Sungai Sugut. Perbelanjaan pentadbiran Datuk Mat Salleh adalah daripada pungutan cukai ke atas pedagang-pedagang yang melalui Sungai Sugut pada tahun 1894. Seperti pejuang-pejuang kebebasan yang lain, Mat Salleh bangkit menentang perubahan yang dibawa oleh syarikat berpiagam Borneo Utara British ke atas penduduk tempatan di Sabah kerana sistem cukai yang tinggi. Sebelum kedatangan pemerintah asing, wakil Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu juga mengutip cukai penduduk tempatan di Sabah. Apabila kedatangan pihak asing, pemimpin tempatan kehilangan kuasa untuk mengutip cukai. Pihak British mengenakan cukai yang tinggi bagi menampung perbelanjaan mereka, membina laluan kereta api dari Teluk Brunei hingga ke Pelabuhan Kowi, dan juga talian telegraf dari Labuan hingga ke Sandakan yang bertujuan bagi memudahkan perhubungan mereka dan juga penduduk tempatan. Dalam membina laluan kereta api dan talian telegraf ini, di samping mengenakan cukai yang tinggi bagi membangunkan negeri Sabah, pihak syarikat berpiagam Borneo Utara British juga dikatakan menggunakan penduduk tempatan sebagai buruh paksa. Sistem buruh paksa ialah salah satu sistem yang mana sekumpulan orang dipaksa bekerja untuk sebuah syarikat dan sebagainya dengan tiada bayaran upah atau gaji. Tindakan pihak syarikat yang dianggap menzalimi penduduk tempatan di Sabah iaitu salah satu sebab mengapa Mat Salleh bangkit menentang pentadbiran British. Beliau berjuang kerana melihat bangsanya ditindas oleh orang asing. Syarikat berpiagam Borneo Utara atau British North Borneo Chartered Company (BNBCC) memandang serius kegiatan Mat Salleh yang memungut cukai di kawasan Paitan sebagai tindakan yang menjelaskan kepentingan BNBCC sekaligus melanggar perjanjian 1881 yang ditandatangani oleh Sultan Sulu berkenaan penyerahan hak mentadbir kepada pihak company. Penentangan bersenjata Datuk Mat Salleh dan kumpulannya terhadap BNBCC bermula pada bulan Julai 1897. Mat Salleh dan pengikut-pengikutnya menyerang dan membinasakan beberapa rumah, gerai, kedai dan pejabat pentadbiran company di Pulau Gaya. Dalam tahun yang sama juga, Mat Salleh menyerang dan membakar pejabat residen company di Ambong. Pada bulan Disember 1897, Inggeris menyerang kubu Mat Salleh di Ranau. Mereka tewas dan banyak askar Inggeris terbunuh. Seterusnya, pada bulan Januari 1898, Inggeris sekali lagi menyerang kubu Mat Salleh di Ranau dengan angkatan tentera yang lebih besar. Mat Salleh terpaksa mengundurkan diri dan membina kota pertahanan yang baru, yang lebih kuat dan kukuh di kampung Tibabar, Tambunan. Kota utama Mat Salleh di Tambunan ini sangat sukar ditembusi.
Kota ini diperbuat daripada batu bata, kayu serta buluh tidak dapat ditembusi peluru. Setiap penjuru kota dikawal dan terdapat beberapa terowong atau jalan bawah tanah yang rahsia digunakan untuk meminta bantuan-bantuan senjata, makanan dan lain-lain dari luar kota. Jalan rahsia ini juga dijadikan jalan untuk berundur menyelamatkan diri apabila dikepung musuh. Tidak lama kemudian, pihak company menawarkan perdamaian dan Mat Saleh bersetuju walaupun ditentang orang-orangnya. Tetapi pada tahun 1899, company cuba mengambil alih tambunan daripada Mat Saleh dan menyebabkan peperangan tercetus kembali. Akhirnya, pada 1 Februari 1900, kota Mat Saleh tumbang akibat serangan hebat company yang berjaya mematahkan pertahanan Mat Saleh di Teboh Tambunan. Dan peristiwa itu menandakan gugurnya Mat Saleh sebagai pejuang bangsa. Kini, sebuah tugu dibina oleh Inggeris untuk memperingati kota Mat Saleh itu. Di dalam tugu peringatan itu tertulis perkataan dalam bahasa Inggeris yang bererti, tugu ini menandakan tapak kubur Mat Saleh yang telah ditawan oleh pasukan bersenjata North Borneo Constabulary pada 1 Februari 1900. Dan dalam masa pertempuran itu, Mat Saleh yang telah mengetuai pemberontakan selama 6 tahun menentang pentadbiran cetek company menemui ajalnya. Terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Sila share kepada rakan-rakan anda yang mungkin duduk di Sabah ataupun kepada rakan anda yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang.